Bismillah tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tak sedar, saya nak maklumkan dulu video yang tuan-tuan tengok ni sekali lagi adalah video rakaman. Tadabbur kontok yang tuan-tuan tengok pagi ini adalah video rakaman sebab sewaktu tuan-tuan sedang menonton Tadabbur kontok ni, saya ada dekat rumah mak saya. Saya balik Kulim, Kedah. Saya ada kat rumah mak saya, lama tak balik rumah mak. So, bawa anak cucu balik rumah mak. So tuan-tuan, pagi ni waktu tuan-tuan menonton, saya dekat rumah mak saya tak boleh nak live daripada rumah mak saya. Justru saya buat Tadabbur kontok ini secara rakaman, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Tadabbur kontok yang ke-240 hari ini. 240 hari ini, jom kita recall apa yang kita dah study sebelum ini. Tema lupa. Apa kita study sebelum ini tuan-tuan? Tidak lupa adalah nikmat dari Allah. Tidak lupa nikmat dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, lupa membuatkan satu orang tergelincir kepada dosa. Dan yang ketiga, topik hari ini kita nak semak firman Allah daripada surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 60 sehingga ayat 64. 5 ayat hari ini kita bicara. Surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 60 sampai ayat 64. Latar sekejap. Ayat surah Al-Kahfi 60-64 ni bicara tentang isu apa? Ia bicara tentang permulaan kisah Musa mencari satu orang guru yang tuan-tuan tahu, kenali dia sebagai Khidir. Ini adalah kisah Musa mencari Khidir. Kita tak study the whole kisah. Saya nak study intro kepada kisah itu, 5 ayat yang pertama. Latarnya begini tuan-tuan. Musa diperintahkan Allah untuk jalan di sepanjang laut, sepanjang pantai. Musa diarahkan untuk berjalan di sepanjang pantai untuk mencari tempat pertemuan antara dua laut. Yang mana tempat pertemuan itulah nanti Musa akan bertemu Khidir. Itu versi pendek lah. Apa yang Musa kehendaki untuk lakukan. Macam mana Musa nak cari tempat pertemuan dua laut? Allah minta Musa bawa seekor ikan yang dah mati. Letak ikan yang dah mati tu dalam bakul. Di mana ikan tu lompat keluar daripada bakul tu, maksudnya ikan tu hidup semula, lompat keluar daripada bakul tu. Di tempat ikan tu lompat keluar itulah tempat di mana mereka akan bertemu dengan tempat tujuan mereka. Itu latar secara umum. Musa bawa pembantu dia, seorang pembantu dia. Musa minta kat pembantu dia jaga ikan tersebut, dan bila ikan dia lompat masuk dekat laut, kau beritahu aku. Sebab itulah tempat yang kita nak temui, destinasi yang kita nak capai. Maka itulah bahagian yang kita nak baca, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 64 tuan-tuan. Ini ayatnya, ayat 60. Wa iz qala Musa li fatahu, ketika Musa kata dekat pembantu dia, la abrah, aku tak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sehinggalah aku tiba di tempat pertemuan dua laut. Engkau ikut aku, kau pegang bakul ini, ikan ni, aku tak akan berhenti berjalan. Aku nak berjalan sepanjang pantai ni sampailah aku jumpa tempat pertemuan dua laut. Au amdia hukuba, ataupun aku akan terus berjalan selama berdekat-dekat. Maksudnya, idea ataupun mindsetting Musa, dia dah pun setting otak dia sanggup berjalan lama sepanjang pantai itu. Dia ada satu, kita sebut, daya keinginan yang tinggi, keazaman yang tinggi. Dia sanggup untuk labur masa berdekat-dekat untuk capai tujuan dia, bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Khidir ni. Fine. So, ready? Kita jalan sepanjang pantai ni, berdekat-dekat pun should be no problem. Bertahun-tahun pun I'm ready to invest it. Alright, go ahead. Jalan. Maka mereka pun mulakan perjalanan. Falamma balagha majma'a bainihima. Lalu tak kala mereka sampai ke tempat pertemuan yang dimaksudkan. Mereka jalan berapa lama tak tahulah, mungkin sebulan, 2 bulan, wallahu alam. Ketika mereka sampai ke tempat pertemuan dua laut tersebut,
nasiya hutahuma. Mereka berdua lupa tentang ikan tu. Dua-dua orang lupa. Bila kita selalu berkonsisten untuk buat satu perkara, terkadang kita lupa. Kita buat benda ini untuk capai apa? Kadang-kadang mereka lupa. Mereka lupa hin yang mereka nak cari selama ini. Mereka lupa terhadap ikan tu. Fattakhaza sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu berenang, mengambil jalannya di laut, membentuk satu laluan. Tuan-tuan, pembantu dia bawa ikan tersebut, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ingat ikan tu mati. 5, 6, 7, 8 hari berjalan setiap hari. Mereka fokus terhadap mereka punya misi. Tapi kedua-dua mereka lupa bahawa yang mereka perlu teliti untuk capai ke destinasi dan capai misi mereka adalah ikan tersebut sebagai petunjuk. Dua-dua mereka lupa. Lalu ikan tersebut yang dipegang oleh pembantu dia hidup semula, lompat masuk ke dalam air, lompat masuk ke dalam laut, lalu jalan. Dan kawasan ikan tu jalan membentuk satu laluan. Which is, tuan-tuan, cara saya explain kat tuan-tuan, ini adalah satu benda yang sangat luar biasa. Mukjizat. Ini satu benda yang sangat mukjizat. Tapi tuan-tuan, apa berlaku dekat pembantu dia tu? Lupa. Pembantu dia lupa nak cerita benda ajaib dan hebat itu kepada Musa. Musa lupa tentang hin tersebut. Pembantu dia pun lupa tentang hin tersebut. Musa tak nampak ikan tu. Pembantu dia nampak ikan tu. Sebab pembantu dia yang pegang ikan tersebut. Ikan tersebut telah pun hidup semula, satu benda ajaib, masuk ke laut tersebut dan membentuk satu ruang yang boleh berjalan dekat ruang tersebut, membelah lautan, kita panggil. Satu benda yang cukup hebat, cukup ajaib, tapi pembantu dia lupa. Lupa apa? Lupa nak cerita kat Musa. Okey. Kenapa lupa? Kita KIV kita. Kita mungkin bicara hari lain. Kenapa lupa? Kemudian mereka teruskan perjalanan. Falamma jawaza qala li fatahu. Lalu tak kala mereka berdua dah lepas dah, tinggal dah pun kawasan pertemuan di laut tu, dah berjalan, sambung perjalanan. Qala li fatahu, Musa kata dekat pembantu dia, atina rada'ana. Musa kata, bawa zat radak kita. Radak maksudnya bekalan makan pagi. Bawa zat bekalan makan pagi kita. Laqad laqina min safarina haza nasiba. Perjalanan kita ni betul-betul melelahkan kita. Tuan-tuan, dia tengok apa pembantu dia tengok tapi lupa nak cerita pasal ikan tu lompat tu. Lupa nak cerita. Kemudiannya dia sambung perjalanan sampai masa makan pagi. Bermaksud, tuan-tuan, seolah-olah bayangkan kalau waktu berlaku perkara tersebut adalah waktu petang, maka mereka sambung perjalanan sampai esok pagi waktu sarapan pagi. Barulah perbualan berikutnya mereka bicara. Maksudnya dah tinggal separuh hari perjalanan dah pun. Daripada tempat yang ikan tu hidup semula dan ambil laluan dia di laut tersebut. Bila dia pun beritahu kata bawa makanan pagi kita. Penat sangat dah ni. Waktu tengah sarapan pagi tu bersembang. Maka pembantu dia pun bersembang dengan dia. Pembantu dia kata, Ara'aita iz awayna ila sakhrah. Apa pandangan kamu, Musa, terhadap benda yang waktu kita rehat dekat batu besar tadi? Oh my God. Dia baru teringat. Dia baru duk sembang-sembang tersebut. Dia baru teringat nak cerita benda yang berlaku masa mereka rehat kat batu besar. Iaitu batu besar yang ikan tu lompat tadi tu. Ara'aita iz awayna ila sakhrah. Apa pandangan kamu terhadap waktu kita berehat kat batu besar tadi? Fa inni nasitul hut. Aku terlupa nak cerita kat hang. Aku terlupa nak bagi tahu pasal ikan mentah tu. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Yang tak lain lah, yang buat aku lupa tentang perkara tu adalah si setan tu. Setan lah yang menyebabkan aku lupa nak bagi tahu dekat engkau tentang ikan tu. Wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Ikan tu dah mengambil jalannya di laut dengan penuh keajaiban. Maksudnya, tuan-tuan, pembantu ni nampak tak ikan tu lompat dan hidup semula, whatsoever? Nampak.
Sebab tu dia boleh bagi tahu ikan tu mengambil jalan dengan penuh keajaiban. Tapi dia lupa nak cerita. Soalan, kenapa lupa? Kenapa lupa? Tuan-tuan, kenapa benda sehebat itu dia boleh lupa? Kita KIV cerita hari lain. Tapi yang pentingnya, kalau versi pendek kenapa dia lupa, dia mengatakan yang buat dia lupa adalah syaitan. Yang buat dia lupa adalah syaitan. Kenapa dia lupa? Faktor dia lupa, kita cerita hari lain. Namun kesimpulan terhadap faktor dia lupa adalah syaitan buat dia lupa. Kesimpulan satu, tuan-tuan, syaitan memang akan mengambil kesempatan terhadap perangai ataupun sifat lupa yang ada pada manusia. Syaitan memang akan ambil kesempatan terhadap sifat lupa yang ada pada manusia. Ush, aku lupa lah nak ceritakan hang pasal ikan tersebut. Setan buat aku lupa. Lalu tuan-tuan, mereka nak sampai dekat tempat itu. Destinasi mereka yang berjalan sepanjang pantai dengan tekad bertahun-tahun, berdekad-dekad berjalan itu, tujuannya adalah untuk pantai itu, untuk tempat pertemuan tadi. Dan sekarang dah lepas. Bila dah lepas, apa mereka kena buat? Maka Musa pun kata, Zalika ma kunna nabgh. Itu yang kita cari-cari. Kita nak cari ke tempat tu lah. Itu destinasi kita. Yang tu tempat kita nak tuju. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu mereka berdua pun patah balik mengikut jejak yang mereka dah lalu sebentar tadi untuk sampai balik dekat tempat yang memang asalnya mereka nak pergi dekat situ. Maka tuan-tuan, lupa membuatkan Musa dan pembantu dia buat kerja sia-sia. Ulangi kerja sia-sia. Lupa buatkan Musa dan pembantu dia ulangi kerja yang sia-sia. Maka tuan-tuan komen di bawah. Komen di bawah. Lupa buat satu orang ulangi kerja sia-sia. Komen di bawah. Lupa buat satu orang ulangi kerja sia-sia. Komen di bawah tuan-tuan. Lupa buat satu orang ulangi kerja sia-sia. Dan itulah yang berlaku kepada Musa dan pembantu dia. Syaitan buat mereka ulang buat kerja sia-sia. Berjalan sepanjang pantai itu adalah kerja untuk capai matlamat. Tapi kerana mereka lupa, mereka buat benda sia-sia dan terpaksa patah balik. Dan syaitan hanya tersenyum sahaja atas sebab lupa yang syaitan berjaya buat kedua-dua mereka lupa tersebut. Lupa buatkan satu orang ulangi kerja sia-sia. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada kelas dengan saya malam ni, jangan risau, saya akan kembali ke studio inilah malam ini dan kita ada kelas macam biasa malam ini insya-Allah. Dan tuan-tuan yang lain, sedikit pengumuman siri syahadah bulan Ogos. Kita dah masuk bulan Ogos. Jumpa saya pada hari Ahad ini untuk teknikaliti Al-Quran. Kita bicara tentang sejarah penulisan Al-Quran. Ini topik hari Ahad ini. Sejarah penulisan Al-Quran. Jumpa tuan-tuan untuk hari Ahad ini dan dua tajuk yang berikutnya pada yang akan datang. Tuan-tuan, siapa-siapa yang belum masuk lagi grup Usrah Al-Jibra, mohon masuk grup Usrah Al-Jibra dengan cara tuan-tuan tengok WhatsApp perkataan Usrah dan hantar kat nombor telefon saya sekarang. WhatsApp perkataan Usrah, hantar dekat nombor telefon saya sekarang. Saya akan invite tuan-tuan masuk dekat grup Usrah Al-Jibra. Maklumat-maklumat tentang program tadabbur percuma ada di Usrah Al-Jibra. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Al-Jibra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.